Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saya bersyukur taala kena dapat bersama secara langsung pada malam ini. Apa khabar tuan-tuan muslimin muslimat, saudara, sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Jadi malam ni kuliah di Masjid Lekai terpaksa ditangguhkanlah sebab oleh PKP ni. Jadi malam ni saya gantilah dengan sikit pengisian kita pada malam ni. Itulah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis di dalam bab memuliakan kehormatan kaum muslimin dan menghuraikan tentang hak mereka. InsyaAllah. Jadi hadis yang pertama malam ini yang boleh kita kongsikan itulah hadis daripada Wa'an Abi Hurairah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudha'if was-sakim wal kabir. Wa iza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Falyutawwil ma syaa. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wazal hajat. Hadis yang boleh kita kongsi pada malam ini adalah hadis yang diterimakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya baginda Rasulullah telah bersabda. Apa sabda Rasulullah tentang iza shalla ahadukum linnas, apabila sembahyang salah seorang kamu bagi manusia. Maksud sembahyang salah seorang kamu bagi manusia ni maksudnya solat berjemaah lah. Solat berjemaah, menjadi imam kepada jamaah dalam solat berjemaah tersebut. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fal yukhaffif, maka naklah kamu ringankan. Fa inna fihi mudha'if was-sakim wal kabir. Kerana sesungguhnya padanya kumpulan tadi, jemaah tadi, terdapatnya orang yang dhaif, orang yang lemah, was-sakim dan orang yang sakit, wal kabir dan orang yang tua. Orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tua. Wa iza shalla ahadukum li nafsihi, apabila sembahyang salah seorang kamu bagi diri sendiri, maksudnya sembahyang munfaridlah, sembahyang seorang diri, fal yutawil ma syaa, maka naklah dipanjangkan barang mana yang dia nak, barang yang mana yang hendak. Hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat, wazal hajat. Wazal hajat mana orang yang punya hajat. Maksudnya diperintah pada kita ini untuk kita meringankan sembahyang. Kenapa tuan-tuan? Kerana di belakang kita tu kadang-kadang ada orang yang mempunyai hajat. Hajat tertentulah yang perlu dia segerakan untuk menunaikan hajat tadi. Jadi hadis ni tuan-tuan merupakan satu hadis hukum lah. Satu hadis di dalam bab fiqh. Yang mana hadis ni menekankan kepada kita supaya apabila kita menjadi imam di dalam sembahyang berjemaah, maka fayu khafif, maka naklah kita ringankan akan sembahyang tadi. Maksudnya kita dalam bacaan sembahyang tadi janganlah kita memanjang-manjangkan. Tapi kalau baca Fatihah itu memang kita ikutlah akan had bacaan Fatihah itu. Maksud di sini ialah bacaan surah. Dalam Quran ni dia ada pelbagai surah. Ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Ada surah yang sederhana, panjang. Ada yang surah yang terlampau pendek. Contohnya ayat surah Al-Takasur. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ini merupakan surah yang paling pendek terdapat dalam Quran. Jadi apabila kita mendirikan sembahyang, kita kena ambil perhatian jugalah jemaah-jemaah yang berada di belakang kita. Kerana jemaah di belakang kita ni dia ada beberapa jenis kumpulan juga. Ada orang yang muda, ada orang yang tua. Ada orang yang sakit, ada orang yang dhaif, orang lemah dan sebagainya. Jadi kita kena ambil perhatian. Tapi kalau seandainya kita sembahyang seorang diri, maka bolehlah kita memanjangkan. Maknanya sesuka hati kita lah.
ataupun semana mampu yang kita boleh panjangkan, kita panjangkanlah. Itu kalau sembahyang seorang diri. Cuma apa yang kita dapati zaman sekarang ni agak terbalik lah. Terbalik di mana kalau dalam jemaah yang ramai kita dapati orang suka memanjangkan. Tapi dalam jemaah yang pendek orang suka jemaah yang seorang, maka ramai kalau kita ni yang memendekkan. Baik. Cuma disebut dalam hadis tuan. Kalau disebut dalam syarahnya, dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Dalam syarahnya ada sebutkan bahawa kalau seandainya seorang itu menjadi imam. Seorang itu jadi imam dalam kumpulan ataupun dalam suasana yang mana jemaah di situ memang suka bacaan yang panjang pada imam dia. Mereka memang suka imam ni baca panjang. Kenapa? Apa lagi kalau imam ni suaranya bagus, suaranya sedap, suaranya lunak. Mana bila dibaca tu boleh menimbulkan orang kata keinsafan, boleh menimbulkan orang kata rasa zuk je ketika membaca dia baca tu. Jadi kita boleh concentrate dalam solat yang kita buat. Baik, kalau dalam bab ini tuan-tuan tak apa. Tak apa imam itu memanjangkan akan bacaan dia. Dia tengoklah keadaan macam mana. Tapi kalau dalam suasana keadaan memang jemaah itu memang tak suka dengan surah yang panjang, maka kita raikanlah jemaah tu. Tapi kalau seandainya jemaah itu memang suka dengan surah-surah yang panjang yang dibaca oleh imam, dan kita menjadi imam, dan mereka memang suka surah-surah yang panjang, maka kita raikanlah mereka dengan surah-surah yang panjang. Sebab kalau seandainya kita baca surah pendek, maka ada di kalangan mereka pun akan bercakap, kenapa imam tu baca surah pendek? Sepatutnya baca surah panjang. Kenapa? Di sini dalam kumpulan ini memang suka surah-surah yang panjang, yang mana masa mereka banyak dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah penjelasan daripada hari ini? Pertama, seorang yang menjadi imam pada bilangan makmum yang banyak, sunat memilih bacaan yang pendek dalam sembahyang. Kalau seorang itu menjadi imam kepada bilangan makmum yang ramai, kan melempah dia punya musalla ataupun masjid atau melempah sampai keluar. Jadi dalam keadaan itu bolehlah kita memendekkan. Yang kedua, seorang yang sembahyang seorang diri bolehlah membaca surah yang panjang. Yang ketiga, Islam adalah agama yang ambil berat dan bertimbang rasa terhadap masalah orang lain. Kalau Islam ni menekankan supaya kita prihatin kepada kumpulan yang lain yang juga menganut Islam. Kerana Islam ni dia mudah dan pelbagai kategori orang yang masuk Islam ini. Lapisan orang Islam tu pelbagai kategori. Ada yang kanak-kanak, ada yang muda, ada yang tua, ada yang golongan wanita, ada golongan orang yang sakit lutut, sakit pinggang, sakit kaki dan sebagainya. Ada beberapa jenis kategori manusia ini, dan ada kalangan manusia itu yang memang nak cepat, dia tak boleh sembahyang lama-lama sebab dia ada hajat yang lain. Sebut dalam riwayat tadi wazal hajat, orang punya hajat, maknanya dia nak pergi kerja, selepas tu dia ada nak pergi kerja, nak uruskan ahli keluarga dia dan sebagainya, maka kita meraihkanlah akan orang-orang tersebut. Cuma yang disebut dalam pernyataan hadis yang keempat ini, dia kata jika bilangan makmum terhad, tidak akan ditambah dengan orang lain selepas takbiratul ihram dan bersetuju imam membaca surah yang panjang, maka sunat bagi imam memanjangkannya. Sunat bagi imam tu memanjangkan. Kalau seandainya jamaah di situ memang sukalah dengan surah-surah yang panjang. Memang mereka ni banyak menghabiskan masa mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama yang boleh kita kongsi pada malam ini. Kemudian kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat inna kana Rasulullah sallam la yad'ul amal wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihi nas wa yufruda alaihim, muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ini hadis terima daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Aisyah, in kana Rasulullah SAW yada'ul amal
Sesungguhnya Rasulullah SAW meninggalkan suatu amal ibadah sedangkan baginda suka melakukannya. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi. Dan khasyata ay ya'mala bihin nas. Semata-mata kerana bimbang atau takut akan diikuti oleh manusia dan ditakuti menganggap satu fardu ke atas mereka kelak. Ditakuti menganggap satu fardu ke atas mereka kelak. Jadi hadis ni merupakan satu hadis yang juga dalam masalah hukum lah berkenaan fiqh ni. Maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu amalan tadi, ada masanya Nabi akan berhenti untuk menunaikan ibadah tersebut supaya sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala tidak menganggap benda tu benda wajib. Contohnya sembahyang malam ataupun sembahyang tarawih ataupun mana-mana sembahyang yang mananya kategori sembahyang itu merupakan sembahyang sunat. Sembahyang itu merupakan sembahyang sunat. Bila sembahyang itu sembahyang sunat, jadi maknanya sembahyang itu sunat dilakukan oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebabkan benda itu sunat, maka Nabi tidak membuat amalan itu secara terus-meneruslah. Sebab kalau terus-menerus, maka nanti akan benda itu seolah makam jadi wajib kepada sahabat dan juga umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya amalan Nabi tadi Nabi tak buat secara berterusan lah. Ada masa contohlah Nabi melakukan amalan tu contohnya 1 minggu. Nabi buat secara berterusan. Lepas 1 minggu Nabi akan berehat, tidak meneruskan amalan tadi. Kemudian Nabi terus pada hari yang lain lah. Setelah stop 1 ataupun 2 hari, maka selepas itu baginda Rasulullah pun sambung ibadah tersebutlah. Tujuannya supaya benda tu tidak akan menjadi keberatan kepada umat baginda Rasulullah SAW dan umat Nabi tidak menganggap benda tu wajib. Kalau seandainya Nabi berterusan buat benda tu, jadi nak ditakuti akan umat baginda Rasulullah menganggap benda tu wajib. Baik, apakah pelajaran pada hari ini? Pertama, antara sifat-sifat Rasulullah SAW ialah bertimbang rasa kepada umatnya yang tidak melakukan amal sunat secara berterusan kerana takut dicontohi oleh umatnya, lalu difardukan ke atas umat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, Islam adalah agama yang mudah diikuti dan senang untuk diamalkan. Jadi Islam ni agama yang mudah. Cuma kita jangan mengambil mudah. Jangan kita mengambil mudah lah. Sebab setiap amalan ibadah sunat ini ada ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada kelebihan-kelebihan tertentu yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah ibadah sembahyang sunat duha. Kan? Ibadah sembahyang sunat ni ialah benda yang sunat. Sunat yang dikuatkan untuk kita buat. Cuma kan Nabi Muhammad SAW tidak buat benda itu secara berterusan. Kerana kalau Nabi buat secara berterusan, maka umat dia nanti, para sahabat akan menganggap benda itu wajib. Benda itu wajib. Jadi, janganlah kita buat suatu ibadah tu kan daripada sunat menjadi kepada wajib pula. Kalau benda sunat, tetap sunat lah. Tak boleh kita menganggap sebagai wajib. Tak boleh kita menjadikan sebagai wajib sehingga memberatkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Macam tu. Kemudian hadis yang ketiga yang boleh kita berkongsi pada malam ini, hadis terima daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum wa qalu innaka tuwasil qala inni lastu kahayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu yaj'alu fi quwwata man akala wa syariba. Yaj'alu fi quwwata man akala wa syariba. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang ketiga yang boleh kita kongsi pada malam ni itulah hadis daripada Sayyidatina Aisyah juga. Yang mana Aisyah ada menyatakan bahawa qalat nahahum Nabi sallam anil wisal. Dan Nabi Muhammad SAW telah menegah kami daripada melakukan wisal. Sebagai rahmatan lahum. Sebagai rahmat kepada kamu. Faqalu lalu mereka berkata,
innaka tuwasil. Lalu para sahabat pun berkata, sungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau pun tawasil juga. Mana tawasil ni? Mengerjakan puasa secara berterusan. 24 jam berpuasa. Mana siang berpuasa, malam berpuasa, besok siang puasa lagi, malam besok puasa lagi. Sehingga kan tidak ada masa untuk berbuka. Walaupun ada makanan-makanan berbuka, tetapi tak nak berbuka. Tak nak berbuka. Jadi benda ni ditegah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia katakan wisal. Wisal ni maknanya berpuasa sepanjang hari lah. Makna siang berpuasa, malam berpuasa. Besok tu puasa lagi lah berterusan. Malah ada para sahabat tuan-tuan yang ada lelaki yang pernah berpuasa sampai 3 bulan berturut-turut. Jadi benda tu ditegah oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Ialah waktu muda boleh buat. Jadi besok kalau dah tua, maka susah nak buat. Tak mampu nak buat benda tu. Qala maka Rasulullah SAW bersabda, inni lastu kaihatikum. Sesungguhnya aku bukan seperti kamu. Kan Nabi kata, aku bukan seperti kamu. Inni yutimuni rabbi. Sungguhnya aku diberi makan oleh Tuhanku kepada diriku. Dan wayaskini, dan aku juga diberi minum oleh Tuhanku padaku. Wa manahu, dan maknanya yaj'alu fi quwwati, dijadikan padaku itu kekuatan orang yang makan dan orang yang minum, kata. Jadi walaupun Nabi itu berpuasa, kan? Nabi itu ada kekuatan sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Walaupun Nabi berpuasa, walaupun Nabi ada melakukan wisal ni berpuasa sepanjang hari. Nabi berpuasa siang, Nabi berpuasa malam, besok Nabi berpuasa lagi, malam berpuasa lagi. Nabi melakukan puasa wisal ini. Jadi para sahabat pun macam tak setujulah dengan cara yang dibuat oleh Rasulullah. Maka Nabi kata, kan, aku ni Nabi, aku diberi makan oleh Tuhanku dan aku diberi minum oleh Tuhan aku. Maksudnya, walaupun Nabi itu berpuasa, Nabi ada kekuatan tubuh badan yang seperti orang yang tidak berpuasa. Kekuatan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau seandainya benda itu dilakukan seterus kepada umat Nabi, maka sudah tentu akan membawa kesan kepada tubuh badan umat Nabi itu sendiri. Kerana bila tidak makan dalam tempoh yang lama, berterusan, kemungkinan tubuh badan akan menjadi lemah, tubuh badan akan menjadi lesu, long life dan sebagainya. Dan ada sekalian kita ni kalau tak makan berhari-hari, jadi kepala dia sakit, kan? Kemudian perut sakit dan sebagainya. Angin pun naik ke kepala dan sebagainya. Jadi memang ditegahlah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Benda ni ialah benda-benda khususnya. Kalau sebut dalam kitab Nushatul Muntakin, dia kata benda ini khususnya kepada para nabi dan para rasul sahaja. Kita tak termasuk dalam perkara ini. Sebabnya ditegak oleh baginda Rasulullah. Baik, apakah penjelasan pada hari ini? Pertama, haram puasa bersambung 2 hari berturut-turut tanpa berbuka pada malamnya ataupun bersahur, sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Sama ada puasa sunat, puasa wajib, maka ditegah kita berpuasa secara berturut-turut 24 jam. Yang kedua, amalan yang disyariatkan oleh Islam tidak membebankan umat dia. Memanglah. Yang ketiga, tujuan makan minum ialah untuk kesihatan dan kekuatan tubuh badan. So maknanya ada masanya kita berpuasa, ada masanya kita kena berbuka. Sebab dengan berbuka tadi, maka badan kita akan menjadi sihat semula. Bila badan kita menjadi sihat, maka kita bolehlah bekerja, kan? Bolehlah kita, zaman sekarang ni orang banyak memandu kereta, memandu kenderaan, pergi tempat kerja memandu kenderaan, menaiki motor dan sebagainya. Jadi kalau seandainya tubuh badan yang tidak kuat, badan yang lemah, tidak makan, tak minum, maka sudah tentu tidak boleh fokus kepada pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, diharamkan berpuasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka untuk mengelakkan kelemahan daripada mengerjakan ibadah yang lain dan daripada bekerja mencari nafkah. Jadi bila kita badan lemah tadi, membawa kesan kepada tubuh badan kita. Tak makan, tak minum, ada kesan. Jadi kita tak boleh menjaga ibadah
ibadah yang lain. Malahan kita juga tak mampu untuk bekerja, tak mampu untuk memandu kereta, tidak mampu untuk memandu, membawa motosikal, tak mampu. Jadi di pejabat pun, kalau orang kerja pejabat, tak mampulah. Kemudian yang kelima, setiap Muslim naklah melakukan ibadah seperti yang disuruh tanpa lebih atau kurang. Sengaja membebankan diri dengan apa yang tidak disuruh adalah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kadang-kadang perbuatan itu haram. Malah perbuatan itu haram dan malah perbuatan itu ialah berdosa. Kalau seandainya kita melakukan suatu benda yang tidak mengikut kepada syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena mengikut akan syariat baginda Nabi. Macam mana apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi suruh, itulah yang kita kena ikutlah. Dan kita cubalah buat dengan setakat mana kemampuan yang kita boleh buat. Kerana Islam ni yang agama mudah. Bukan nak berat-beratkan kita. Cuma dalam bab wajib, benda fardu mesti buat. Nak tak nak mesti buat semua benda wajib. Maksud dengan hadis ni adalah benda-benda sunat. Benda-benda sunat yang mana ikut kepada kemampuan kita lah. Dan kita buat itu bukan untuk membebankan kita, tapi yang penting kita selesa dan santai ketika mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Baik. Saya rasa itu sahajalah tuan-tuan. 3 hadis kita boleh berkongsi pada malam ini. Dengan hadirnya 3 hadis ini, insya-Allah dengan sebanyak dapat meningkatkan lagi pemahaman kita di dalam bab ibadah ini, dalam bab fiqh. Walaupun hadis ni merupakan hadis terdapat di Al-Sahih, tetapi walaupun dia hadis dalam Al-Sahih, tetapi dia ada kaitan juga dengan bab fiqh, bab ibadah. Mudah-mudahan dengan sikitnya perkongsian kita malam ini sebanyak akan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.